Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam PDPR Melayu tahun 3, minggu ke-7 untuk hari yang kedua. Baik, tema kita masih sama, kekeluargaan, unit 2, kejayaan keluarga. Tajuk kita hari ini ialah kata ganti nama. Dan objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran nanti, murid-murid dapat menggunakan kata ganti nama yang sesuai dalam ayat. Okey, jom kita tengok. Baiklah murid-murid, kata ganti nama ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama, kata ganti nama diri, dan yang kedua, kata ganti nama tunjuk. Okey, kita akan pergi satu-satu. Okey, untuk yang pertama, kata ganti nama diri. Okey, tadi kata ganti nama dipecah kepada dua, kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Untuk kata ganti nama diri ini pula, dia pecah lagi, dia terbahagi lagi kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama, kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, dan kata ganti nama diri ketiga. Okey, kita pergi satu-satu ya. Yang pertama, kata ganti nama diri pertama merujuk kepada penutur atau orang yang bercakap. Orang yang bercakap. Okey, contoh sekarang cikgu yang bercakap. Jadi cikgu bahasakan diri cikgu sebagai saya. Okey, kita guna ganti nama diri saya. Orang yang bercakap tu kita guna saya. Ataupun kita juga boleh guna aku, hamba, patik, beta, kami, kita. Okey, ini kata ganti nama diri pertama, bermaksud orang yang bercakap. Baik, kata ganti nama diri yang kedua pula merujuk kepada pendengar atau orang yang diajak bertutur. Bila kita bercakap, kita tak akan bercakap seorang-seorang kan? Kita mesti ada orang yang bercakap dengan kita. Orang yang bercakap dengan kita tu ialah orang yang kedua ataupun pendengar yang kita ajak dia bertutur. Jadi kita gunakan kata ganti nama diri kedua. Contohnya kamu, awak, anda, kau, engkau, kalian, tuan hamba, tuanku. Okey, contohnya kamu hendak ke mana? Tengok yang bercakap, cikgu yang bercakap. Cikgu tanya kamu hendak ke mana? Jadi orang kedua yang cikgu ajak bertutur itu cikgu gunakan kata ganti nama diri kedua. Dan yang ketiga, kata ganti nama diri ketiga merujuk kepada pihak ketiga atau orang ketiga yang diceritakan halnya. Ni dalam biasanya kita bersembang dengan kawan kita, tapi kita nak cerita pasal kawan yang seorang lagi. Ni biasa ni geng-geng makcik bawang ni selalu gunalah kan. Dia sembang sesama dia, tapi dia cerita tentang orang lain. Jadi kedua-dua orang yang berbual ini akan menggunakan kata ganti nama diri ketiga bagi orang yang dibualkan tu. Contohnya apa? Dia, ia, mereka, baginda. Ya, jelas Kata ganti nama diri pertama ialah orang yang bercakap. Kata ganti nama diri kedua ialah orang pendengar ataupun orang yang diajak bercakap. Sebab kita tak akan bercakap seorang diri. Itu something wrong somewhere kalau kita bercakap seorang diri. Dan yang ketiga ialah kata ganti nama diri ketiga. Maksudnya orang yang dia tak ada pun dekat tempat yang kita bercakap tu, tapi kita bercakap tentang dia. Jelas ya? Okey, seterusnya kita nak tengok kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk ada dua bahagian, iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Okey, kata ganti nama tunjuk umum ini merujuk kepada benda, orang atau binatang. Contohnya itu dan ini. Manakala kata ganti nama tunjuk tempat merujuk kepada tempat je tempat. Contohnya sini, situ dan sana. Okey, masa untuk latihan. Baik, untuk latihan hari ini, dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 11,
Okey, yang ni ini muka surat 11. Apa kamu kena buat? Lengkapkan petikan dengan kata ganti nama yang sesuai. Okey. Kamu baca, pilih jawapan dekat atas ni. Senang je kan? Okey, kita tak perlu bincang kot. Boleh ya? Ni senang je, kamu isi je mana yang sesuai. Dan yang kedua, buku aktiviti BM masih buku yang sama tapi muka surat 12. Okey, ini agak susah sikit. Kamu kena bina ayat menggunakan kata ganti nama. Okey, tak apa, kita pergi satu-satu. Okey, macam mana nak bina ayat? Tengok gambar yang pertama. Dia bagi kata ganti namanya mereka. Ni, mereka maksudnya mereka ni siapa ni? 1, 2, 3 orang ni. Kata ganti nama. Okey, ni mereka ni kata ganti nama diri ya. Kata ganti nama diri yang ke berapa? 1, 2, 3. 3. Okey, pandai. Okey, kata ganti nama diri ketiga dan juga itu. Itu ini kata ganti nama tunjuk. Umum ke tempat? Umum ke tempat? Umum. Itu umum ya. Okey, macam mana kita nak bina ayat? Okay. Ingat lagi jadual skop? Ingat kan? Okey, kita guna jadual skop yang ada subjek, kata kerja, objek dan peluasan. Okey, kita pergi subjek. Siapa subjek ataupun siapa pelaku dalam gambar ni? Ya, mereka. Jadi kita letak mereka dekat kolom subjek ni. Okey, kita letak mereka. Apa yang mereka buat? Kata kerjanya apa? Mereka ni buat apa? Tengok gambar tu. Mereka tengah buat apa tu? Mereka mengecat. Pandai pun mereka mengecat. Okey, apa yang kena cat? Apa objeknya? Ni, objek. Apa yang kena cat? Tengok dekat gambar ni. Apa yang kena cat? Dinding restoran. Kat mana dinding restoran tu? Okey, kita nak buat perluasan. Kita nak letak itu ni. Itu ni maksudnya dinding restoran. Restoran apa? Restoran itu. Mereka mengecat dinding restoran itu. Ni. Jadi ayat yang akan terbentuk, mereka mengecat dinding restoran itu. Okey, nampak? Subjeknya mereka, kata kerjanya mengecat, objeknya dinding. Dinding mana? Dinding apa? Dinding itu. Okey, next. Ini gambar kedua. Ada kita dan situ. Kita ini kata ganti nama diri yang ke berapa? Kata ganti nama diri yang pertama. Okey, situ. Situ ini kata ganti nama tunjuk. Umum ke tempat? Situ. Situ mestilah tempat. Jadi macam mana nak bina ayat? Okey, masih lagi guna jadual skop. Subjeknya apa? Kita. Kata kerjanya, kita nak buat apa tu? Okey, tengok dia pegang apa tu? Papan tanda kan? Papan tanda restoran. Okey, kita akan meletakkan. Okey, kalau kamu tak nak guna meletak pun boleh, akan menggantung ke, akan memasang ke pun boleh. Okey, asalkan ianya bersesuaian. Apa yang nak diletakkan? Papan tanda restoran. Tengok gambar ni, dia pegang papan tanda restoran ni. Restoran Haji Abdul Latif. Okey, kemudian dia bagi situ. Situ ni kita letak di ruangan perluasan. Kita akan meletakkan papan tanda restoran kat mana? Kat mana kita nak letak papan tanda restoran? Di situ. Situ tu kat mana? Kat atas lah kan biasanya ni, kat sini ni. Atas ni biasa kita letak papan tanda. Jadi, apakah ayat yang terbentuk? Kita akan meletakkan papan tanda restoran di situ. Okey, boleh ya? Okey, gambar yang ketiga. Okey, seterusnya gambar yang ketiga. Dia bagi kata ganti nama diri saya. Saya automatik ia kata ganti nama diri pertama. Dan ini.
Ini ialah kata ganti nama diri. Kata ganti nama tunjuk umum. Okey ya. Kata ganti nama diri pertama saya dan kata ganti nama tunjuk umum ini. Baik, perhatikan gambar ni. Ada dua orang perempuan. Seorang perempuan ni dia tengah pegang kain lap meja. Jadi macam mana nak bina ayat? Okey, masih lagi guna jadual skop. Subjeknya siapa? Subjeknya saya. Okey, orang yang buat saya. Apa yang saya buat? Dia tengah buat apa tu? Dia tengah sedang mengelap. Apa yang dia lap? Apa yang kena lap? Meja. Okey, perluasan apa yang kita nak tambah kat sini? Saya sedang mengelap meja. Meja mana? Meja ini supaya bersih. Kita tambahlah sikit kan, supaya bersih. Jadi ayat yang terbentuk, saya sedang mengelap meja ini supaya bersih. Boleh? Boleh faham kan? Senang je, tak susah pun. Okey, untuk gambar yang keempat dan kelima, cikgu nak kamu cuba buat sendiri. Boleh kan? Boleh guna jadual skop tu. Kamu tentukan mana subjeknya, apa kata kerjanya, apa yang dikerjakan, dan letakkan kata ganti nama tunjuk sama ada umum ataupun tempat di ruang perluasan. Okey, perluasan ni bebas. Kamu nak tambah apa pun boleh. Boleh ya? Okey. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.